Uptown Puchong Night Bazaar menjadi lokasi pertama mafioso Shellout bertapak 5 tahun lalu. Menjual makanan yang dikatakan trend oleh sebilangan masyarakat ketika itu, dia menepis dakwaan tersebut dengan membuktikan sebaliknya. Walaupun tidak pernah mempunyai pengalaman dalam industri makanan, Syazrina Muhammad Shahrudin nekat mengembangkan perniagaannya yang hanya bermula dari tapak medan selera. Kalau mengikut latar belakang saya memang tak ada kemahiran memasak. Saya tidak ada kepakaran ataupun orang kata graduan daripada culinary atau apa-apa dan sebagainya. Saya punya passion juga bukan dalam bidang masakan atau F&B. Tapi inilah percaturan terbaik Allah untuk saya, rezeki saya dalam bidang F&B. Sebelum Mafioso Shellout, saya adalah seorang wartawan penyiaran dan kemudian bila saya dah resign, saya membuka sebuah butik iaitu Syazrina Hijab Gallery di Shah Alam. Kemudian dalam masa yang sama, saya juga seorang wedding planner dan juga event planner. So saya banyak buat wedding dan juga events lah, corporate event apa semua. Saya kalau tengok dari latar belakang saya tadi semuanya lebih kepada orang kata butik, lebih kepada wanita lah, apa yang wanita suka, wedding, semua yang indah, yang cantik. Selepas semua ni barulah timbul dia Mafioso Shellout. Macam mana saya boleh join F&B ni adalah sebab suami saya, dia seorang memang dari dulu memang family business dia adalah F&B, memang ada kedai makan dan sebagainya. So dari situlah minat saya, sedikit demi sedikit saya nampak yang F&B ni dia punya bidang tu terlalu besar dan terlalu bagus. Jadi dari situ kita mula berniaga. Kita ada buka satu restoran, itu Casa Corner di Putra Heights sebelum tu, yang pertama sekali. Dan kemudian kita buka Char Kway Teow, Don's Char Kway Teow. Tetapi penerimaan pada ketika tu untuk Don's Char Kway Teow tu agak orang kata apa, stagnan. Sama je sale dia, tak naik tak turun, tak naik tak turun. So kita fikir apa yang kita harus buat, kita tak boleh duduk merasa selesa je di tahap tu. So kita fikir kita mungkin kena tukar menu kot. Mungkin sebab kat sini orang-orang yang datang tu mostly family. So bila family ni mungkin dia nak makan sesuatu yang lebih mengujakan lah, sesuatu menu yang lebih sedap, lebih orang kata lebih terkini. So dari situlah timbul je husband saya cakap, why not kita try buka, Shellout. Sebab Shellout ni masa tu tengah trend, macam baru lagi, tak ramai orang lagi yang buka Shellout dan tak banyak lagi dekat market lah, maksudnya dekat restoran-restoran Shellout. So bila kita buka Shellout tu, kita actually stall Char Kway Teow kita di bahagian luar food court Uptown Puchong Night Bazaar tu. So bila kita buka Shellout tu, kita kata why not kita move kat dalam, just untuk tukar kita punya momentum, kita tukar everything lah. Sebab kita tengok food court bahagian dalam lebih orang kata menyeronokkan, lebih happening gitu. So kita masuk ke dalam dan kita buka Shellout kita lah. Daripada just satu saja lot 10 kali 10, begitu kecil sekali, kita orang jual Shellout daripada 10 set sehari, jadi sampai sekarang kita dah jual 300 set sehari, alhamdulillah. Pertama sekali, kenapa asalnya kita mulakan dengan Shellout tu, pada ketika tu 5 tahun yang lepas, Shellout ni tak banyak di pasaran. Memang ada, dah mula dah, tapi tak banyak. Dan ketika tu masa dekat area yang kami berniaga tu langsung tak ada. So kita kata why not? Okay? Dan kita orang tak pernah makan Shellout. Kita hanya tengok orang naik ambil gambar, ambil ni. Kita kata makan ni macam nampak fun. Sebab orang makan Shellout ni mesti dengan family, dengan kawan-kawan. Dia makan several, ramai dan berkongsi makanan tu. So kita pergi rasa pertama kali satu je Shellout yang kita rasa, dan selepas tu kita terus buka kita punya sendiri.
Saya suka makan seafood. Lepas tu saya attend, saya pergi rumah kawan saya iaitu Amar. Okey, borak-borak dengan dia apa semua. Lepas tu dia kata, aku dah order makan seafood untuk kau semua, kau kena try. Tak silap saya, first time saya order kamyong. Lepas tu second time dia order rendang dengan gulai lemak kalau tak ada salah saya. Pun benda yang sedap juga. So dekat situ bila saya tengok, ni apa yang nama dia? Lepas tu dia kata, Mafioso Shell Out ni. Saya tengok kat IG apa semua. Lepas tu saya DM. Bila saya DM, saya start Syaz, kenal-kenal kat situ Syaz apa semua. Saya hantar untuk makan sendiri. So dekat situ bila dah start makan sendiri, dah repeat order. Lepas tu dia kata sebenarnya dia ada kedai. Saya tak tahu ada kedai. Rupa-rupa dekat dengan rumah. So bila dekat dengan rumah saya datang, saya bawa satu tim saya. Time tu kita ada tim production. Bawa makan pun dia orang puas hati, dia orang seronok. Repeat sampai lah hari ni. Sebelum PKP bermula tahun lepas, saya dapat jemputan untuk try out dekat sini lah, makan dekat sini. Kemudian lepas daripada first try tu terus jadi customer yang sangat-sangat loyal. Kebanyakan tempat yang buat shell out tu ada kamyong dan original, tapi saya masih pilih shell out, Mafioso Shell Out, sebab dia punya rasa kamyong tu lain lah. Kalau cerita pasal Mafioso, nama dia Mafioso pun dah berbeza dengan shell out yang lain. Satu. Yang keduanya in terms of taste, you makan order kat rumah ke ataupun you makan dekat kedai, rasa dia sama je. Servis bagus, cepat, and harga dia berpatutan. So far saya makan memang puas hati. Saya ajak kawan-kawan lain, even kawan-kawan yang pernah datang dengan saya pun dia orang bawa family yang lain, bawa kawan-kawan yang lain pun dia orang berpuas hati. Saya seorang yang sangat teruja untuk mencuba sesuatu yang baru. Saya always rasa kita kena cuba benda ni, kita kena cuba benda tu. Banyak benda yang saya suka. Walaupun sebelum ni orang kata butik ataupun event jauh dengan F&B, tak ada kena mengena langsung ataupun sebagai wartawan penyiaran. Tapi F&B ni banyak mengajar saya macam mana nak jadi seorang leader yang bagus. Nak jadi memang kalau kita buat event pun kita adalah leader, tapi dia leader ni dia lain caranya, sebab kita kena jaga banyak bahagian. Contohnya kita kena jaga kualiti seafood, kita kena jaga pekerja, kita kena jaga servis. So banyak benda, dan saya suka benda-benda tu. Saya suka benda yang mencabar diri saya. Bila saya tengok Mafioso Shell Out tu dah boleh bergerak daripada 10 set ke 100 set sehari, kemudian 100 set ke 200 set sehari hanya untuk satu cawangan, 200 set, dan kemudian dah lebih dia dah boleh anjak ke lebih daripada 200 set. Benda yang membuahkan hasil akan buatkan kita lebih nak berusaha, lebih nak bekerja keras. Dari situlah saya letak lebih effort, lebih benda tu macam kita gembira lah sebab kita tengok benda tu berhasil. Jadi bila dia berhasil, kita nak buka cawangan lagi, kita nak buka outlet lagi, kita fikir macam mana kita nak lebarkan sayap kita lagi. So macam itulah saya sedikit demi sedikit saya naik ke mana saya sekarang. Okay, saya daripada bagi servis yang terbaik, kita juga menitik beratkan kita punya kualiti seafood, di mana kalau you makan macam saya cakap tadi, kalau you makan kerang frozen dengan kerang fresh, you akan rasa beza dia. Sama juga macam ketam kita. Ketam ada ketam frozen, ada ketam fresh. Tapi kita pastikan yang kita dapat ketam fresh setiap hari. So that's why bila benda tu fresh, hidangan kita, masakan kita tadi tu sedap, kita punya gravy apa tu semua tadi sedap, dia macam satu padanan yang padu. Saya dah rasa 2-3 tempat shell out sebelum kenal dengan Mafioso, tapi selepas kenal dengan Mafioso ni saya rasa dia punya freshness tu, dia punya tak rasa seafood dia tu lama, dia baru, rasa fresh dan bukan jenis yang frozen. Ni fresh from the laut to your table.
Kalau bagi yang tak pernah datang ataupun yang baru first time datang, kita dekat sini memang kita gunakan seafood yang fresh. Maksudnya setiap hari kita akan ambil seafood yang baru. Kita tak akan ambil daripada seafood yang lama. So maksudnya apa-apa yang sajian seafood dekat sini semuanya fresh. Ketam, kerang, kupang, lala, pahat, udang, semua fresh. Memang ada orang kata daripada pasar aku, ada orang kata daripada laut lah. So daripada laut terus masuk ke kedai, terus ke table. So itu yang orang kata specialty kat sini adalah dia punya seafood tu sendiri. Untuk dapatkan supply seafood setiap hari secara konsisten dalam kuantiti yang kita perlukan ketika tiga outlet kita, kita dah memang ada supplier yang memang kita dah pajak. Maksudnya okey, setiap hari ketam kita ambil 500 ekor. So setiap hari ketam tu pun ada 500 ekor untuk semua outlet. Waktu operasi Mafia Social Out untuk ketiga-tiga outlet, Uptown Puchong Night Bazaar, Subang dan juga Gombak adalah 12.30 hari hingga 12 malam. Kami buka setiap hari, tak ada cuti. Tapi hari raya kita orang cuti lah. Saya adalah orang yang I'm a very business minded person. Saya suka untuk Mafia Social Out, saya lebih kepada saya sentiasa buat planning untuk macam mana saya nak marketkan saya punya branding. Macam mana saya nak bagi branding saya well known untuk semua orang kenal. Macam mana saya nak buat dari satu outlet yang kecil kepada satu outlet yang besar. Dari satu outlet di Puchong ke satu outlet di Gombak. Daripada di Gombak kita ada di Subang. Itu adalah benda-benda yang saya rasa itulah lebih forte saya daripada masak dan sebagainya. Patah sayap bertongkat paruh. Biarpun pelbagai rintangan ditempuhi, Syazrina terus berusaha sehabis baik dan tidak berputus harap. Ini menjadi pegangan bagi Syazrina untuk terus memajukan perniagaan. Ingin memberikan yang terbaik buat kepuasan pelanggan serta ikhlas adalah kunci kejayaan rangkaian restoran miliknya. Mafia Social Out dibuka 5 tahun yang lalu, sekitar 2016 saya rasa, 2016, dan outlet pertama kami adalah di Uptown Puchong Night Bazaar. Dari outlet yang sebesar 10x10 je kami mula berniaga, dan sekarang kita dah ambil 2 outlet. So daripada satu lot 10x10 tu kita ada 2 lot sekarang, dan kemudian kita beranak kita ada 3 outlet yang di lokasi yang berbeza, iaitu outlet kedua kita di Kantin Store Gombak dan juga outlet ketiga di Subang 2. Dalam hidup kita selalu kena berpegang pada apa nilai-nilai sikap yang kita kena ada untuk berjaya. Setiap orang yang berjaya, dia kena ada sikap yang bagus dalam diri dia. First, kalau kita nak berjaya, kita kena rajin. Kalau kita tak rajin, kita malas. Macam contoh, kita jadi bos, tapi kita lepaskan semua dekat staff kita. Perniagaan kita tak akan boleh pergi lebih jauh. Tapi kita juga tak boleh kedekut juga. Contohnya, kalau kita perlukan tim yang bagus. Contohnya, kalau saya ada resepi original ke apa, saya ada resepi saya sendiri, tapi saya tak nak lepas pada tukang masak resepi tu, semua saya nak buat, pun tak boleh juga. So, itu benda yang penting. Penting lah. Lepas tu, kita kena sentiasa ikhlas. Saya rasa ikhlas tu penting sebab kita masak untuk orang, kita hidangkan sesuatu untuk orang. So saya selalu ingatkan pada saya punya staff yang bahawa kita kena selalu, apa-apa pun customer always right, and kita kena banyak sabar. Cabaran dia adalah sentiasa nak dapat kualiti seafood yang terbaik. Okey, walaupun harga kita orang murah, RM35 saja untuk satu set tu, tapi kita sentiasa nak bagi yang terbaik. So, cabaran dia adalah untuk dapatkan seafood terbaik. Sometimes kita pergi sampai jauh, sampai ke Pantai Remis sana. Kita take 1 hour drive untuk dapatkan benda-benda yang baru naik. Semata-mata kita nak yang fresh. Sampai kita dapat supplier yang boleh supply kita seafood dalam kuantiti yang banyak dan semuanya fresh.
Sebab kalau kita nak frozen, anytime kita pergi pasar memang ada banyak barang frozen. Tapi di Mafia Social Out memang hari-hari kita perlukan barang fresh. Masalah besar yang kedua kita adalah pekerja. Saya rasa masalah ni adalah masalah semua F&B, memang akan ada masalah pekerja. Kita walaupun pekerja kita sometimes kalau tak cukup sekalipun, memang kita akan servis kita akan cuba bagi yang terbaik juga. Kita hadap je. Kita tak boleh macam pekerja kita hari ni tak cukup lah, kita tutup kedai. Tak. Itu bukan style I. Walaupun pekerja kita berapa orang, kita hadap, kita langgar je. Tapi memanglah bila kita tak cukup pekerja tu, kita sometimes kita just inform je lah customer, maaf ya puan lambat sikit, macam itulah. So saya selalu ingatkan pada saya punya staff, always be apologetic lah. Kita sentiasa kena minta maaf kalau kita punya servis pada hari tersebut kita kurang bagi yang terbaik tu kerana apa. Diorang tak perlu tahu, tapi sometimes kita terpaksa share benda tu untuk supaya diorang faham. Ketika Mac 2020 tu the first time lah kita dengar tentang COVID-19. Kita tak tahu what to expect, dan outlet Subang, outlet yang paling kira yang last dibuka, which is kita buka pada Januari 2020. Pandemic hit Mac 2020. So dalam masa 2 bulan lebih kita baru mula niaga, kita baru buat launching, kemudian PKP. Kita tak tahu what to expect. Kita macam wow, apa ni, sebab ini kita dah labur duit banyak sangat dekat Subang ni. Kita macam kita sedih, kita confused, kita tak tahu kita macam mana nak let go ke macam mana. Sebab kita tak nak orang kata increase kita punya beban, sebab kita tak tahu what to expect. Tapi kita berniaga ni, kita tak main guna je duit company. Itu yang penting. Sebab apa yang kita dah buat dalam masa 4 tahun tu, hasil tu orang kata kita tak main usik untuk peribadi. Apa yang kita nak guna untuk peribadi. Maksudnya duit company jangan guna untuk pergi holiday. Duit company jangan guna untuk beli kereta mewah. Duit company bukan untuk kita guna beli rumah banglo, bukan. Jadi itulah dana yang kita ada untuk diri kita sendiri ketika pandemik tu, untuk kita bertahan. So kita ada 20 lebih orang pekerja, 30 orang pekerja. So daripada 3 outlet, kita masih kena bayar hostel diorang, kita kena bayar rumah diorang, bil air, bil elektrik diorang, semua kita masih tanggung diorang makan setiap hari. So alhamdulillah, lepas dia kata boleh buat delivery, dari situlah kita rasa lega. Tapi of course outlet ni saya paling sayang lah, sebab kita baru buat dan tak ada orang datang. So macam kita buat cantik-cantik, tak ada orang datang kedai kita kosong, setiap hari ditutup. Dia agak macam kita rasa kecewa, tapi kita kata tak apa. Sebab masa pandemik tu pula ramai orang yang duduk rumah kenal Mafia Social Out, sebab diorang pula order self delivery. Banyak selebriti yang bantu kita orang, walaupun kita tak bayar any review, kita tak bayar paid review, tapi banyak selebriti yang bantu kita untuk memperkenalkan Mafia Social Out. So kita punya delivery pun bagus, alhamdulillah. Tapi masih kepuasan yang orang datang kedai kita tu kita tak dapat. Tapi itulah cara kita bertahan. Waktu PKP tu kata mungkin saya pun sendiri saya takut. Yelah, bila waktu PKP ni, bila kita tengok dekat social media ke ramai yang kena buang kerja. So saya pun risau, ni macam mana ni kedai, lagi-lagi kedai makan. Maksudnya kita tak tahu first PKP tu boleh buka ke, berapa lama ke. Yang bagusnya Kak Syaz dia jaga. Maksudnya dia walaupun PKP, still lagi kita duduk dekat dalam rumah yang sama, makan yang sama. Maksudnya still lagi orang kata macam biasa je. So ibaratnya macam PKP ada ke tak ada ke, still lagi sama. So maksudnya macam memang sangat melegakan untuk semua staff lah. Kira maksudnya semua staff macam kita orang kata selamat lah. Putus asa tu tak pernah ada dalam kamus hidup saya. Saya seorang yang memang takkan pernah putus asa. Saya tak pernah give up dalam apa-apa juga yang saya buat. Tak kisahlah be it sebagai dalam bidang butik pakaian, ataupun sebagai wedding planner, event planner, ataupun F&B. Sebab saya selalu rasa yang kita sentiasa ada jalan untuk jadi lebih baik. Kita kena sentiasa belajar. Okey, apa yang kita ada sekarang, contohnya ilmu yang kita ada sekarang, kemahiran yang kita ada hari ini, takkan cukup untuk kita bawa pergi
next level, takkan cukup. Sebab tu setiap hari sampai kita mati pun kita perlu belajar. Kita perlu tambah ilmu, tambah kemahiran. Sebab kalau tanpa menguasai kemahiran-kemahiran yang kita belum ada, kita tak akan boleh jadi lagi bagus, lagi jadi lebih berjaya, tak boleh. So dalam kamus hidup saya memang tak pernah ada rasa nak putus asa, give up. Tak kisahlah ada COVID-19 ke, tak ada COVID-19 ke, saya memang takkan give up. Untuk bahan-bahan udang galah masak kari, kita perlukan 10 ekor udang galah, sedikit serbuk kari, bawang dan cili kering. Cara-cara untuk memasak udang galah masak kari. Pertama sekali, masukkan sedikit minyak. Kemudian masukkan 2 sudu serbuk kari. Kemudian masukkan bahan-bahan yang dikisar. Gaul serbuk kari bersama bahan-bahan yang dikisar sehingga sebati. Kemudian masukkan sedikit santan. Kacau untuk seketika. Kemudian, masukkan udang galah yang telah direbus tadi. Kemudian, kita kacau sehingga sebati. Tinggalkan sebentar, lebih kurang dalam 2 hingga 3 minit. Kacau hingga sebati, kemudian kita angkat dan sedia dihidangkan. Lima tahun yang lalu, masa kita buka Mafia Social Out, kita hanya mula dengan satu sahaja flavor, satu sahaja orang kata tak ada pilihan lah kalau makan Mafia Social Out tu saja, original recipe. Kemudian bila tahun yang sama dan pada tahun yang sama, saya tak ingat berapa bulan selepas tu, kita keluarkan Kamhyong, flavor Kamhyong. Itu adalah flavor kedua kita, di mana kita cuba untuk nak suit taste untuk bangsa-bangsa lain, contohnya bangsa Cina, bangsa India. Dan kemudian baru kita mulakan dengan kita tambah lagi kita punya menu dengan masak lemak cili api. Kita ada buttermilk, kita ada kari, kita ada rendang, kita ada salted egg. Kemudian kita ada siput sedut, set siput sedut saja. Kita ada set udang galah saja. Buttermilk mafioso ni antara yang menjadi kegemaran kalau keluarga datang dengan anak-anak kecil. Kerana anak-anak kecil ni adalah orang kata golongan yang tak makan pedas. Okey, so siapa yang tak makan, even orang dewasa yang tak makan pedas ataupun anak-anak kecil yang tak makan pedas, diorang akan pilih buttermilk. Sebab buttermilk ni rasa dia lemak, berkrim dan tak pedas langsung. Ada buttermilk mafioso ni berbeza daripada buttermilk lain sebab buttermilk di mafioso ni kita tak ada ketuk cili padi ke, kita tak ada letak apa-apa juga bahan yang boleh buat rasa tu pedas. Tak, dia totally lemak dan berkrim. Sometimes kita akan rasa macam buttermilk ni dia akan orang kata kalau kita makan buttermilk saja, tak ada rasa, tak ada ejen pemedas dia tu, pedas dia tu, dia akan rasa muak lah. Tapi bukan mafioso, bukan di mafioso. Buttermilk mafioso ni dia memang kena rasa sendiri. Nanti you guys kena cuba.
Bahan-bahan untuk buttermilk mafioso adalah margarin, daun kari, 1 susu tin cair, lada sula, sedikit tepung jagung dan garam. Bagi pilihan seafood, terpulang pada ibu-ibu ataupun ahli keluarga lah apa yang anda suka di rumah. Tapi di mafioso kami menggunakan ketam, udang, kupang, kerang, lala dan pahat. Cara-cara memasak buttermilk mafioso adalah mula-mula kita harus rebus semua seafood yang kita nak gunakan. Kemudian make sure air tu dah menggelegak, pastikan air dah menggelegak dan pastikan seafood dah masak dengan betul, sebab kalau seafood tak masak dengan betul, kita akan menghadapi sakit perut. Okey? Sebab dalam seafood ada kalau kita tak cuci dengan betul pun seafood akan mengeluarkan bakteria-bakteria yang membuatkan perut kita sakit. Mungkin kita akan keracunan makanan dan sebagainya. So pastikan dalam air yang betul-betul panas dan menggelegak. Kemudian bila seafood kita dah masak, kita toskan, kita tapis. Okey, kita buang air rebusan tu. Di sini kami tak menggunakan apa-apa air rebusan dalam masakan kami. So kita akan buang air rebusan tersebut. Cara memasak buttermilk mafioso adalah pertama sekali kita masukkan sedikit margarin, kemudian kita masukkan sedikit daun kari, kita masak sehingga sedikit layu, kemudian kita masukkan 1 tin susu cair. Okey. Kemudian kita masukkan sedikit lada sula. Kemudian masukkan semua bahan-bahan seafood yang telah kita toast tadi, masukkan ke dalam periuk, gaul dan kemudian kita masukkan sedikit tepung jagung. Tepung jagung yang kita masukkan ni adalah untuk memekatkan kuah buttermilk kita supaya tadi kan kita masukkan susu cair, agar dia tak terlalu cair, dia ada kepekatan sedikit. Untuk hidangan shell out ni, kita lebih elok makan sejurus lepas kita masak sebab kesegaran seafood dan juga kuah tadi tu dia takkan kering. Seafood tu takkan absorb semua kuah-kuah tu kan. Jadi dia akan, maksudnya hidangan tu lebih sedap dimakan betul-betul selepas kita masak. Untuk menu kedua yang saya kongsikan adalah kerang rebus atau dikenali sebagai siham. Siham ni dalam bahasa Cina lah. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk kerang rebus adalah kerang, serai, cili padi merah, cili padi hijau, kicap sotong, air limau ataupun boleh gunakan limau nipis juga terpulang. Kemudian kita gunakan sedikit gula dan bawang putih. Dan akhir sekali, akar ketumbar. Cara memasak kerang rebus atau siham ni adalah pertama sekali kita harus mencuci kerang kita sehingga bersih. Pastikan bersih sebab dalam kerang sometimes kita tak perasan kotoran di dalam dia, lumpur dan sebagainya. Okey, cuci dan kemudian kita rebus. Ada yang rebus dengan bawang, serai dan juga macam-macam cara. Tapi di mafioso kami rebus secara ringkas, di mana kami rebus dengan serai. Ikut keperluan sebanyak mana kuantiti kerang kita. So letaklah serai tu pastikan diketuk, kemudian masukkan ke dalam air rebusan tadi. Kita rebus di sekitar 4 minit, 4 hingga 5 minit sudah cukup. Kita cuma harus pastikan yang kerang-kerang tu mula terbuka. Apabila dia dah mula terbuka, maksudnya dia dah cukup masak. Kerang rebus ni simple menu. Jadinya yang buat dia istimewa tu adalah sos yang dihidangkan bersama dengan kerang rebus tu. Jadi cara penyediaan sos untuk kerang rebus kita adalah ambil 5 batang cili padi merah, 5 batang cili padi hijau, 4 ulas bawang putih, sedikit gula. Kita blend semua bahan-bahan ini
selepas kita blend ataupun kita tumbuk. Saya lebih suka tumbuk, tapi kalau yang mana nak senang boleh blend. Okey, kemudian semua ramuan ni kita masukkan ke dalam bekas ataupun mangkuk. Kemudian kita masukkan kicap sotong, air limau ataupun perahan limau nipis secukup rasa. Kemudian kita masukkan akar daun ketumbar. Okey, akar daun ketumbar ni sangat wangi dan dia akan memberi rasa yang sangat sedap pada kita punya sos. Sikapnya yang ramah mesra menjadikan Syazrina bukan saja disenangi oleh pekerja, malah dalam kalangan pelanggannya. Puan Syaz ni orang kata, so dalam kerja ni dia memang profesional. So kira dia memang kita buat kerja lah. So kalau kita tak siap, normal lah kita akan kena marah. Tapi dia memang fokus, memang dia lebih utamakan customer. So apa-apa staff dia, maksudnya dia nak buat tu adalah untuk kebaikan customer juga and untuk staff. So maksudnya sambil dia marah tu sebenarnya dia ajar. Kedua-duanya, Puan Syaz dengan Encik Han kita, Encik Sofian, dua-dua has been my best friend ever since. Bila dah kerap sangat makan mafioso shell out ni sampai jadi we are rapat lah, very close, macam keluarga macam family. And the best part is bukan layanan yang privilege, tapi bila sampai je tahu apa nak. Dah tahu dah, ini muka ni dia nak kamhyong, dia nak salted egg. Okey, saya tak payah order dah. Air pun dia dah tahu apa air yang saya suka. Semua orang akan ada, semua orang boleh berjaya. You akan ada peluang untuk berjaya. So pegangan yang kita kena ada dalam hidup kita is kita jangan ever putus asa. Kita jangan putus asa berapa kali pun kita gagal. Contoh mafioso, kita ada buka banyak, sebenarnya kita ada banyak lagi outlet selain daripada 3 outlet ni. Kita pernah buka dan kita pernah tutup. Tak ada masalah kalau kita tutup. Jangan rasa malu, jangan rasa hampa just because outlet you tutup. Kadang-kadang kita tutup tu sebab itu adalah yang orang kata lebih baik. Kita akan jumpa tempat ataupun perkara yang lebih baik selepas tu. Dan saya selalu tekankan pada diri saya sendiri, kalau nak berjaya kita kena sentiasa rajin, ikhlas, amanah dan disiplin dan kena ada tanggungjawab. Kalau kita ada semua ni dalam hidup kita, insya-Allah kita akan berjaya. Kalau kita nak berjaya dalam hidup, kita jangan ambil berat apa yang negatif orang cakap tentang kita. Kalau kita ambil berat apa yang negatif orang cakap pasal perniagaan kita ke, pasal diri kita ke, kita tak akan ke mana-mana. Kita akan kat situ, kita akan fikir semua benda yang buruk saja dan kita tak akan dapat melepasi satu level lain lagi dalam hidup kita. So, jangan fikir benda yang negatif. Kita tak boleh putus asa. Kalau benda tu tak berjaya, kita fikir, macam mana kita nak improvise benda ni. Masa kita nak buka shell out tu, ada juga orang sekeliling kita yang cakap, alah, shell out korang tak akan tahan sebab shell out ni adalah makanan trend je. Trend pada ketika tu. So tak mungkinlah akan bertahan lama. So better macam korang fikir lagi benda lain. Tapi kita kata, tak apalah, we just go for it. Sedangkan makanan kenapa pula tak boleh tahan lama? Sebab dia pun macam sejenis hidangan yang orang kata macam lauk juga kan, kita makan dengan nasi, is a main dish. So daripada kata-kata yang macam tu, kita buktikan dekat orang-orang sekeliling kita tu yang bercakap macam tu yang bahawa hey, siapa kata makanan tu makanan trend je? Makanan tu kita dah melepasi fasa 5 tahun. Maksudnya it's not just a trend.
hidangan shout out ni dia hidangan untuk kita makan, untuk kita kongsi. Bukan untuk kita makan seorang-seorang. Lain macam kita makan nasi goreng, kita makan mi goreng, kita makan chicken chop, kita akan makan seorang je. Betul tak? Satu small plate. Tapi hidangan shell out ni, dia untuk kita kongsi dengan rakan-rakan, kongsi dengan keluarga. Sebab tu mostly yang datang ke Mafioso Shell Out adalah keluarga. Keluarga, rakan-rakan, orang yang nak buat macam farewell, is a gathering place. So kita best lah sebab kita masak tu untuk family and diorang makan, and saya suka round tengok, saya sentiasa round. Kemudian saya, kalau tu saya akan ambil masa untuk berbual dengan customer saya akan tanya diorang macam mana makanan tadi, apa-apa yang nak komplain ke, apa-apa yang boleh nak dikongsi ke, bagi feedback. So customer akan selalu cakap, oh okey, semua okey, tapi itulah kalau boleh macam ni ketam, nanti buatlah yang premium punya, macam tu. Selalu itulah feedback yang kita dapat, buatlah yang premium punya. You have to come try. Kalau saya cakap, orang tak percaya, pergi kat sini ada buat pergi-pergi, kena datang rasa. Lagi satu yang kita belum sempat nak try, with the seafood. Every time datang, mesti habis, sold out. So that must be a real favourite, all-time favourite, kan? Betul. Yang kita sendiri pun tak rasa. Seafood dia tak masalah, fresh. Saya punya vision untuk melihat Mafioso Shell Out di masa akan datang, saya sebenarnya suka destination outlet. Maksudnya bukan saja di Lembah Kelang, KL dan Selangor. Sebenarnya vision adalah untuk tengok Mafioso ni berada di negeri-negeri lain. Di Negeri Sembilan, di Melaka, di Johor dan sebagainya. Sebab saya ada banyak customer yang datang daripada jauh juga, daripada Kedah, daripada Negeri Sembilan, ada datang daripada Melaka, daripada Kuantan dan sebagainya. So diorang selalu cakap, bukalah Mafioso ni kat tempat mereka. So itu adalah vision saya untuk masa akan datang. So saya daripada destination outlet di luar daripada KL dan Selangor. Saya juga sekarang kita tengah bina satu outlet di Kampung Baru, KL, berlatar belakangkan KLCC, insyaAllah cantik. Dan kemudian kita nak buka satu di Bangi atau Kajang, sebab saya rasa banyak sangat potential, sebab banyak residential area, satu city yang besar. So dan kemudian satu lagi tengah buat juga di Rawang. So by next year kita akan buka di Rawang, insyaAllah, tengah build sekarang. Harapan saya untuk Mafioso Shell Out, semoga bisnes semakin berkembang, providekan makanan-makanan yang berkualiti. Saya happy, saya bangga bila ada orang-orang Melayu yang berjaya dari segi food industry, sebab kadang-kadang bila because of pandemic COVID-19 ni ramai yang terasa impact dia. Alhamdulillah Mafioso Shell Out, dan saya yakin dengan apa yang diberikan, dengan apa yang ditawarkan, dengan apa yang ada di Mafioso Shell Out in terms of menu, harga, servis, dia orang boleh pergi lebih jauh. Dan kepada Syaz, all the best. Nanti saya ajak kawan-kawan yang lain datang lagi, kan? Memang kalau kita ni muda, kita selalu ada wawasan atau kita nampak banyak benda yang kita nak buat, kan. Tapi dah sampai kat my age ni, saya dah pernah jadi wartawan penyiaran, saya dah pernah buat wedding planner, dah buat event, saya dah ada butik, dan kemudian Mafioso. Saya rasa ini inilah saya punya, orang kata, legasi terakhir saya lah. Maksudnya saya buat Mafioso Shell Out ni, inilah yang terakhir. Saya tak rasa saya akan join ataupun nak cuba apa-apa bisnes saya. Walaupun saya sebenarnya saya suka kosmetik, tapi saya rasa kosmetik dah terlalu banyak. So saya rasa Mafioso ni inilah yang terakhir. Saya takkan nak venture into benda-benda lain lagi, tapi hanya untuk melebarkan lagi sayap kita dengan Mafioso Shell Out.